Pertamanya saya nak menafikanlah apa yang Muhammad daripada Matan Pau sebut, iaitu apabila kita bentuk panel penilaian operasi ini kerana kita tidak percaya kepada peguam negara. Apakah kita nak kata oleh kerana kita ada Dewan Negara, ini dibentuk kerana tidak percaya kepada Dewan Rakyat? Dia bukan begitu. Ya, dia check and balance. It's good check and balance. Dan contohnya kita lihat pada hari ini, ya, iaitu walaupun peguam negara kata tidak ada kes, maka panel penilaian operasi, ya, panel penilaian operasi minta supaya dibuka. Itulah dia check and balance. Ini semua ialah kerana check and balance, ya? Bukan kerana disabitkan oleh peguam negara itu tidak mempunyai kewibawaan. Tidak adil. Kerana saya menjawab Yang Berhormat Ketua Bangkang. Yang Berhormat Ketua Bangkang pun mempertikaikan kewibawaan saya sebagai seorang menteri yang bertanggungjawab kepada undang-undang. Saya tidak boleh mempengaruhi peguam negara kerana sebetul standard reply yang Muhammad sebut tadi, kerana dia bebas. Tapi saya boleh bercakap kepada dia supaya, ya, pastikan jangan ada perkara-perkara yang sepatutnya kita dakwa, tetapi kita membuat satu keputusan berbeza, sama ada atas arahan daripada atas atau mana-mana sekalipun. Sepanjang saya menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, tidak pernah arahan yang dikeluarkan sama ada daripada Perdana Menteri, Timbalan Menteri ataupun saya sebagai menteri untuk mengarahkan kepada dia jangan ambil tindakan. Saya tidak berani nak cakap pun kerana takut nanti akan dikatakan oleh pihak perbankan bahawa saya mempengaruhi peguam negara. Tapi saya pesan kepada dia, iaitu bahawa kalau kesnya clear, tolong ambil tindakan. Jadi kalau di Dewan ini saya bertegas mempertahankan peguam negara, itu atas sense of equity yang disebutkan oleh Kuala Selangor yang sedang tidur ke, sedang boleh selawar. Tak boleh selawar cakap, nanti saya tarik balik. Nanti dia marah. Saya minta laluan Dan perempuan ini. Iaitu berdasarkan saya pertahankan dia kerana dia tidak mampu untuk datang ke Dewan bagi untuk menjawab segala tuduhan dia buat terhadap diri dia. Kalau perkara dibangkit dalam Dewan, sayalah jawab. Oleh kerana itu, jangan yang Muhammad tuduh pula saya kata saya ni gila-gila mempertahankan. Tetapi saya nak beritahu itu bahawa ini kerana apa yang dituduh itu ada alasan yang diberikan oleh beliau, dan saya selaku menteri, ya, membaca alasan itu dan saya percaya bahawa dia tidak ada niat untuk melakukan sesuatu itu kerana tidak suka kepada seseorang ke apakah. Yes. Terima kasih Tan Sri Ketua penjelasan Yang Menteri. Saya tidak pertikai atau mau hujah dengan jaminan menteri bahawa beliau atas kapasiti sebagai menteri tidak pernah arah. Saya tidak ada bukti di sebaliknya. Tetapi saya ada bukti bahawa Perdana Menteri dulu pernah mengarahkan peguam negara untuk bertindak bertentangan dengan nasihat peguam negara yang asal ataupun tidak bertindak kepada seseorang. Jadi berdasarkan pengalaman begitu, untuk menteri menyebut bekas Perdana Menteri yang saya ada pengalaman dengannya, sahabat lama saya. Jadi yang saya nak sebut di sini, presidennya ada. Menteri mungkin kata dia tidak memberi arahan, tetapi kerana rekod begitu rupa dengan kes-kes jenayah besar yang melibatkan pembesar-pembesar pada ketika itu, termasuk kes rasuah yang menutup fail. Dan saya tidak mahu ketengahkan sekarang, melainkan kalau ditanya penjelasan saya akan buat. Ya. Karena pada ketika itu dia minta saya kemukakan semula rayuan kepada Perdana Menteri supaya tindakan diambil mengikut proses undang-undang. Jadi berdasarkan kenyataan itu, saya kira kurang tepat untuk menteri bercakap bagi pihak dan jamin dengan keras bagi pihak Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri kerana dia tidak tahu apa yang berlaku
dalam laman ruang yang tidak rasmi di antara Perdana Menteri dan Peguam Negara, terutama dengan rekod dan kewibawaan Peguam Negara yang ada. Negara ini pernah melahirkan Peguam Negara yang lebih wibawa. Seperti mana juga Ketua Hakim Negara dan hakim-hakim dulu dan sekarang. Saya tidak pertikai. Tetapi negara ini juga memperlihatkan beberapa Ketua Hakim Negara, Peguam Negara yang cukup rusak dari segi merusakkan kredibiliti dan kewibawaan institusi, sehingga kita terpaksa mengungkit, meminta pihak kerajaan melalui menteri menyelamatkan dan memulihkan semula keyakinan rakyat terhadap institusi ini. Kalau yang mau menteri ingat ini pendapat saya sebagai Ketua Pembangkang, itu kurang tepat kerana saya telah dalam perbahasan sebut pendapat Ketua Hakim Negara yang lalu dan juga Tuanku Sultan Azlan Shah yang mengupas panjang soal kewibawaan hakim-hakim dan institusi kehakiman yang terhakis teruk sekarang ini.